Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih memilih Buletin 1.30. Saya Nik Nur Syuhada Ni Hassan. Tajuk utama tengah hari ini. Lebih 14 juta dos vaksin COVID-19 diberi. 63 pegawai dan anggota IPD Kuantan positif COVID-19. Jumlah keseluruhan pemberian vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang dilaksanakan sejak 24 Februari lalu kini melebihi 14 juta dos. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba menerusi perkongsian infografik data pemberian vaksin COVID-19 di laman Twitternya hari ini memaklumkan. Daripada jumlah itu, seramai 9,570,974 individu menerima dos pertama manakala 4,431,350 orang telah melengkapkan dos kedua. Semalam, 380,440 dos suntikan COVID-19 diberikan membabitkan 253,830 individu menerima dos pertama dan 126,610 lagi lengkap dos kedua. Selangor mencatatkan jumlah pemberian vaksin tertinggi iaitu 75,881 bagi suntikan dos pertama dan 25,780 dos kedua, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Sarawak. Kementerian Pengangkutan mensasarkan lebih 100,000 pekerja dalam sektor pengangkutan menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin sebelum akhir bulan depan. Menterinya Datuk Seri Wee Ka Siong berkata ia membabitkan pekerja di lapangan terbang, pelabuhan dan depo prasarana. Namun katanya jumlah itu tidak termasuk pemandu teksi, e-hailing dan p-hailing. Kita telah mendapat peruntukan 55,000. So the remaining 50,000 yang untuk menggenapkan sampai 107,000 itu akan diberi peringkat kedua. Jadi dalam tempoh terdekat. So saya rasa 107,000 ni adalah senarai yang kita ada. Tak termasuk pemandu taksi, pemandu e-hailing dengan p-hailing riders yang menghantar barangan. Itu senarai yang perasingan kita buat dengan pendekatan lain, mana kita ada senarai. Kita berurusan dengan pihak CITF. Mereka akan buat sorting siapa yang sudah, siapa yang belum. Beliau ditemui selepas meninjau PPV Che Angkor dekat Yong Peng, Johor pagi tadi. Kerajaan Negeri Johor membuka lebih banyak PPV bagi memastikan program imunisasi kelompok dapat dicapai dalam tempoh yang ditetapkan. Sementara itu, tinjauan mendapati PPV ini yang mula beroperasi pagi tadi mampu menampung kira-kira 2,000 penerima suntikan vaksin sehari. Antaranya penerima vaksin 2 warga emas yang masing-masing berusia 81 dan 99 tahun. Dah 3 hari ke 4 hari gitulah. Yang daftarkan cucu saya yang dekat Melaka. Saya dapat. Yang hantar cucu saya juga satu rumah. Itulah. So, macam mana proses hari ini? Berjalan lancar ke mana? Syukur alhamdulillah, elok. Tak ada apa caranya, tak ada apa. Tak lama, tak susah. Yang kerja pun alhamdulillah ramah semua orang. Alhamdulillah, namanya berlainan. Ini cuma sejuk aja. Saya telah syukur, mengucapkan syukur kepada kerajaan yang telah menyuntik diri saya dengan muka-muka terus sembuh, tak ada apa-apa dan baru kembali. 63 anggota dan pegawai Ibu Pejabat Polis Daerah Kuantan, Pahang disahkan positif COVID-19. Seorang mangsa kini turut dirawat di unit rawatan rapi ICU sejak Selasa lalu. Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Muhammad Nur Yusof Ali berkata daripada jumlah itu 31 anggota dan pegawai ditempatkan di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 manakala selebihnya di hospital serta dikuarantin di rumah. Semua mangsa dikecualikan daripada senarai penugasan. Bagi mengatasi kekurangan kaki tangan, Ibu Pejabat Polis Kontingen Pahang menghantar anggota tambahan di IPD Kuantan.
Perkara itu dimaklumkan Ketua Polis Daerah Kuantan yang ditemui ketika pelancaran Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD bersasar di 13 lokaliti berisiko di Tanjung Lumpur malam tadi. Kawasan terbabit dikenakan PKPD hingga 31 Julai. Walaupun ramai mengatakan dah begitu lama PKPD dan sebagainya. Macam kita kata dan kita kena sedia maklum bahawa wabak ini dia tak menentu. Kalau satu tempat itu dalam keadaan yang terkawan dan reda, saya sangat yakin bahawa pihak berkuasa takkan mengenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. 102 polis dan tentera terbabit dalam penugasan di kawasan terbabit. Selain menyekat pergerakan orang awam keluar masuk, mereka turut diarahkan melakukan pemantauan ketat prosedur operasi standard SOP ketika sambutan Aidiladha 20 Julai ini. Individu yang terbabit dengan aktiviti rentas negeri termasuk mereka yang berulang-alik bekerja setiap hari tidak dibenarkan hadir menunaikan solat sunat Aidiladha berjemaah di Perlis Selasa ini. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulail bertitah larangan itu turut membabitkan ahli keluarga dan individu yang tinggal bersama mereka. Melainkan ahli keluarga dan individu berkenaan telah melengkapkan kedua-dua dos vaksin COVID-19. Baginda yang juga pengerusi Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, Maib, bertitah pengerusan masjid berhak untuk membuat teguran dan tidak membenarkan kemasukan jemaah yang tidak mematuhi SOP berkenaan. Bantuan prihatin COVID-19 di Sabah terus diterima golongan terkesan khususnya penduduk yang berdaftar di bawah IKASih dan B40 di negeri itu. Bantuan berkenaan meringankan beban terutamanya penduduk yang tinggal di kawasan pedalaman. Bagi penduduk Pulau Sebatik Tawau, usaha itu sememangnya dihargai mereka. Kebanyakan penduduk yang bekerja sebagai nelayan dan buruh yang terjejas pendapatan. Mereka bersyukur menerima pemberian bantuan barangan asas keperluan harian. Gimana kita mau cari duit? Nah, dulu memang kerja saya, kerja bangunan saja semua, sampingan. Jadi lepas itu, tidak ada lah. Syukur kepada NYB. Tuh. Banyak terima kasih lah. Syukur lah. Kira-kira 1,300 ketua isi rumah di Pulau Sebatik berdaftar di bawah IKASih. Antara yang menerima bakul makanan termasuk 200 keluarga di Kampung Lahat-Lahat, Sungai Pukul dan Sungai Pisak-Pisak. Untuk peringkat DUN Sebatik, kita pun telah lengkap 100% mengikut senarai yang kita ada. Dan pada hari ini, mulai daripada semalam, kita pun telah menggerakkan program ini untuk menyampaikan kepada golongan B40 dan IKASih yang tercicir ataupun yang masih dalam proses pendaftaran. Setakat ini, Sabah telah mengagihkan 324,460 bakul makanan kepada kumpulan terjejas di bawah bantuan prihatin COVID-19 3.0. Menyedari ramai penduduk kampung yang terjejas akibat hilang punca pendapatan ketika pandemik COVID-19, dua sahabat di Perak mengadakan jualan amal durian bagi mengumpul dana untuk disalurkan kepada golongan yang memerlukan. Durian dijual dengan harga lebih rendah berbanding pasaran semasa dan hasil keuntungan digunakan untuk membeli barangan keperluan harian untuk sumbangan. Menurut Mak Salami Muhammad Tahir, pada awalnya dia dan rakannya hanya mahu membantu pemilik dusun di Kampung Pulau 3 dekat Kampung Gajah memasarkan hasil tani mereka. Namun setelah mengetahui ramai penduduk kampung yang hampir terputus bekalan makanan semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dia dan rakannya nekat membantu. Alhamdulillah, terima kasih kepada penyumbang-penyumbang yang menyumbang modal dalam jualan amal ini, dan terima kasih juga kepada pelanggan-pelanggan yang support hari ini sampai jualan habis dan tinggal banyak ninja. Alhamdulillah, dan segala sumbangan insyaAllah kami akan sampaikan kepada yang memerlukan di saat-saat getir dalam PKP ini. Tambahnya, bagi memastikan tiada yang terpinggir daripada menerima sumbangan, dia mendapatkan bantuan daripada salah seorang pemilik dusun durian untuk mengenal pasti penduduk yang terjejas. Sebahagian hasil keuntungan membolehkannya menyediakan kota untuk diagihkan ke rumah yang telah disenaraikan. Pihaknya turut menerima sumbangan berupa wang tunai daripada pelbagai pihak yang prihatin.
16 lelaki dan 12 wanita ditahan selepas terbabit dalam parti liar di sebuah kediaman mewah di Jalan Pudu, Kuala Lumpur awal pagi tadi. Serbuan dijalankan jam 1 pagi oleh sepasukan pegawai dan anggota Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur yang menerima maklumat aktiviti itu di satu unit kediaman di tingkat 36 residensi berkenaan. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, ACP Nasri Mansor berkata, ketika serbuan 28 pengunjung berusia 27 hingga 63 tahun sedang berhibur meraihkan hari jadi seorang wanita yang dianjurkan suaminya. Hasil serbuan, polis menemui dadah jenis ketamin dipercayai digunakan sebahagian pengunjung. Satu daripada 3 bilik tidur dalam unit kediaman itu dijadikan tempat mereka menari dilengkapi lampu disko. Polis turut menemui kondom yang digunakan pengunjung disyaki melakukan aktiviti maksiat dalam kalangan mereka yang hadir. Berdasarkan saringan air kencing 7 lelaki dan 4 wanita didapati positif dadah. Polis juga mengambil tindakan terhadap pemilik unit kediaman dan pengurusan residensi berkenaan yang membiarkan aktiviti parti liar diadakan ketika fasa pertama Pelan Pemulihan Negara PPN masih dikuatkuasakan. Semua individu terbabit ditahan untuk siasatan berkaitan dadah dan kompaun ingkar SOP. 5 motosikal disita manakala 198 saman dikeluarkan dalam ok motosikal khas di sekitar Pasir Gudang, Johor malam tadi. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik, Superintendent M. Kumarasan berkata, ia membabitkan pemeriksaan terhadap 231 motosikal dan 304 individu. Operasi tertumpu di Taman Saintex dan Taman Kota Masai. Semua saman yang dikeluarkan membabitkan pelbagai kesalahan terutama tidak memakai topi keledak. Motosikal yang disita pula didapati diubah suai tanpa mengikut spesifikasi dibenarkan. Sementara itu, 2 individu berusia 17 dan 22 tahun turut ditahan ketika sedang melakukan aksi wili. Kes disiasat di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Khutbah Hari Arafah esok yang disiarkan secara langsung melalui portal Manaratul Haramain akan diterjemahkan kepada 10 bahasa termasuk bahasa Melayu. Ia akan disampaikan oleh Syekh Dr. Bandar Abdul Aziz Balilah dari Masjid Namirah. Selain bahasa Melayu, khutbah itu juga diterjemahkan dalam bahasa Inggeris, Perancis dan Rusia. Ia dijadualkan esok pada jam 12.30 tengah hari waktu tempatan atau 5.30 petang waktu Malaysia. Menurut kenyataan, projek terjemahan khutbah Arafah, Dewan Umum Hal Ehwal 2 Masjid Suci telah diamanahkan oleh Raja Arab Saudi Raja Salman Abdul Aziz Al Saud bagi melaksanakan projek berkenaan. Hari Arafah adalah hari jemaah haji berkumpul untuk berdoa dan bertakarub kepada Allah. Dalam pada itu, 9 orang ditahan kerana melanggar peraturan ketika cuba memasuki kawasan ibadah haji tanpa izin. Saudi Press Agency yang memetik jurucakap pasukan keselamatan Brigadier Sami Al-Shuwairih melaporkan mereka ditahan kerana tidak memiliki permit untuk menunaikan haji. Masing-masing didenda RM10,000 atau lebih RM11,000. Al-Shuwairih pada masa sama turut menggesa semua pihak mematuhi arahan menunaikan haji tahun ini. Katanya, anggota keselamatan akan sentiasa bertindak terhadap mereka yang cuba memasuki Masjidil Haram dan kawasan ibadah haji lain tanpa permit. Kerajaan Arab Saudi mengehadkan 60,000 jemaah tahun ini, terdiri daripada penduduk tempatan dan warga asing yang menetap di negara itu. Tentera rejim Zionis dilaporkan menahan lebih 5,400 penduduk Palestin dalam tempoh 6 bulan tahun ini. Menurut laporan bersama Suruhanjaya Hal Ehwal Tahanan dan Kumpulan Hak Asasi Manusia, daripada jumlah itu, 854 adalah kanak-kanak dan 107 adalah wanita. Mei lalu menyaksikan rejim Zionis bertindak agresif dengan menahan lebih 3,000 penduduk Palestin, jumlah tertinggi dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Mereka yang ditahan termasuk dalam tunjuk perasaan meluas seekoran kekejaman Zionis mengusir penduduk di Sheikh Jarrah, Baitul Maqdis Timur dan juga kawasan lain. Mangsa yang ditangkap termasuk di bawah dasar pentadbiran Israel yang membenarkan penahanan tanpa tuduhan dan perbicaraan.
Selepas Jerman dan Belgium, kini Republik Czech pula di badai taufan. Utara Bohemia yang terjejas teruk ditenggelami banjir dalam tempoh 24 jam. Turut terjejas jalan raya serta trek kereta api. Lebih ratusan kejadian banjir dilaporkan di wilayah Decin yang majoritinya melibatkan jalan raya dan ruangan bawah tanah. Hujan lebat selama berhari-hari di sekitar Eropah telah menjadikan anak sungai bertukar wajah dengan air melimpahi tebing yang membawa arus deras, menghanyutkan kenderaan dan kediaman selain memerangkap penduduk yang tidak sempat menyelamatkan diri. Setakat ini lebih 160 orang maut akibat banjir besar yang melanda. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di Jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan. Kontingen negara yang berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA menaiki pesawat Malaysia Airlines MH9118 semalam selamat tiba di Tokyo pagi tadi. Kesemua mereka akan terus ke perkampungan sukan di Harumi Futo mengikut SOP yang telah ditetapkan Jepun dan Jawatan Kuasa Olimpik Antarabangsa IOC. Kontingen negara yang tiba di Tokyo pagi tadi melibatkan atlet dari sukan renang, terjun, badminton, memanah dan gimnastik. Mereka merupakan kumpulan kedua selepas atlet pelayaran manakala baki atlet dijadual berlepas ke Tokyo 25 Julai ini. Mengikut perancangan, kesemua atlet, jurulatih dan pegawai yang tiba di Tokyo akan menjalani ujian calitan COVID-19 dan menjalani tempoh isolasi selama 3 hari selain perlu menjalani ujian air liur sepanjang berada di negara matahari terbit itu. Jepun dan Jawatan Kuasa Olimpik Antarabangsa IOC terpaksa menetapkan SOP yang ketat terhadap kontingen negara berikutan kes positif COVID-19 di negara ini antara yang tertinggi di kalangan negara yang mengambil bahagian. Selepas berehat lebih 2 bulan, saingan Liga Malaysia 2021 kembali bersambung dengan 2 perlawanan membabitkan pasukan Liga Perdana semalam. Secara kebetulan, 2 perlawanan berkenaan yang berlangsung di 2 venue di negeri Perak berkeseduhan seri 1-1. Di Stadium Majlis Perbandaran Manjung, Selangor FC 2 melayan kunjungan pendahulu Liga Perdana Sarawak United FC. Babak pertama saingan seimbang dipamerkan kedua-dua pasukan yang saling berbalas serangan. Selangor FC 2 hampir mendahului perlawanan pada minit ke-45, namun tendangan T. Saravanan tersasar ke kiri gawang. Sebaliknya, serangan balas pantas oleh anak buah E. Ilavarasan berjaya menembusi pertahanan awal. Jaringan Uci Akbar pada masa tambahan babak pertama meletakkan Sarawak United FC di hadapan. Namun kedudukan itu tidak bertahan lama apabila 4 minit memasuki babak kedua, anak buah Michael Feistenbeiner berjaya menyamakan kedudukan 1-1 menerusi sepakan penalti George Atram pada minit ke-49. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan selepas itu, namun tiada percubaan tepat dapat dihasilkan. Kedudukan 1-1 kekal sehingga masa permainan menyaksikan Selangor FC 2 dan Sarawak United terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata. Keputusan itu juga menyaksikan Selangor FC 2 mendaki satu anak tangga untuk berada di kedudukan kelima dengan 16 mata. Sementara Sarawak United yang kini mengumpul 24 mata di Persada Liga hanya berkelebihan 2 mata berbanding pencabar terdekat Negeri Sembilan yang mengutip 22 mata. Dalam satu lagi perlawanan tertunda membabitkan Perak FC 2 menentang Kelantan FC di Stadium Perak Ipoh. Babak pertama kedua-dua pasukan cuba memecah kebuntuan namun tiada penjudah tepat dapat dihasilkan. Memasuki babak kedua, anak didik Marco Ragini dilihat lebih tersusun. Hasilnya pada minit ke-55, Nur Syamil Abdul Ghani berjaya mencetak gol pendahuluan pelawat. Bagaimanapun kelebihan itu gagal dipertahankan Kelantan FC apabila Aizat Safwan Razali menyamakan kedudukan pada minit ke-69. Sekalipun kedua-dua pasukan saling menggasak untuk mencari gol kemenangan, keputusan 1-1 kekal sehingga tamat masa permainan sekaligus menyaksikan Kelantan FC dan Perak FC 2 kekal di tangga ke-7 dan ke-10 Liga. Kelantan FC dijadual menentang skuad projek FAM MSN di Stadium Sultan Muhammad ke-4 pada 24 Julai ini. Sementara Perak FC 2 akan berkunjung ke Stadium Negeri Kuching menentang Sarawak United sehari kemudian. Isu kesihatan mental perlukan sokongan emosi dan kaunseling. Sebagai masyarakat yang prihatin, cakna dan buat laporan jika terlihat keadaan sekeliling yang meragukan. Visual pameran seni dan alam yang memukau dengan cahaya berwarna-warni hasil kaligrafi penggiat seni di Tokyo, Jepun mengakhiri buletin 1.30 hari ini. Dengan itu, saya Nik Nur Syuhada Ani Hassan. Salam hormat dan Assalamualaikum.